Tunggu yang lain tu. Ini je. Okey, turun tangan lu boleh cakap. Okey, sekarang bekerja sana SKP, DG Kesihatan untuk Dr. Malaysia. Tak tukar lagi. Satu kejap Okey. Tunggu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan-rakan media, saya KP Kesihatan selaku jurucakap kepada Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kluster Penyakit Coronavirus 2019. Sebentar tadi, Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Kluster Penyakit Coronavirus 2019 bilangan 2 tahun 2020 yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara telah diadakan bersama pelbagai agensi yang berkaitan. Jadi status terkini kes coronavirus di Malaysia adalah dimaklumkan bahawa terdapat 5 kes baru, iaitu kes 51, kes 52, kes 53, kes 54 dan kes 55 jangkitan penyakit coronavirus 2019 yang dilaporkan kepada CPRC Kebangsaan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Malaysia sehingga 5 Mac 2020 jam 12.30 hari adalah 55 kes. Daripada jumlah ini, seramai 22 orang telah pun pulih sepenuhnya dan telah discharge daripada ward kita. Kesemua kes baru ini berhubung kait dengan satu kes kluster COVID-19 yang telah dikenal pasti sebelum ni yang melibatkan kes positif kes 26. Kes-kes ini merupakan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 dalam kluster tersebut. Justru sehingga kini jumlah kes positif bagi kluster ini adalah sebanyak 28 kes. Siasatan dan pengesanan kontak bagi kluster tersebut masih diteruskan. Dan mengambil kira status semasa penularan kes COVID-19 di Malaysia yang telah memasuki gelombang kedua, langkah-langkah sebagaimana yang telah diambil ialah menasihatkan rakyat Malaysia agar menangguhkan sementara perjalanan ke bandar dan wilayah berikut, iaitu yang pertama Lombardi, Veneto dan Emilia Romagna di Itali, yang kedua Hokkaido di Jepun, dan yang ketiga Tehran, Qom, Gilan di Iran. Mesyuarat juga memutuskan untuk menyekat sementara kemasukan semua pelawat tanpa mengira warga negara yang berada atau berkunjung ke bandar atau wilayah tersebut yang dinamakan tadi dalam tempoh 14 hari sebelum ketibaan di Malaysia. Bagi rakyat Malaysia yang berada di bandar atau wilayah tersebut, mereka dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah berjaga-jaga, meningkatkan penjagaan kesihatan diri dan sentiasa mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan. Rakyat Malaysia di luar negara turut digalakkan untuk mendaftar diri dengan Kedutaan Malaysia yang berhampiran. Maklumat mengenai Kedutaan Malaysia di luar negara boleh dirujuk di laman sesawang Kementerian Luar Negeri. Mewartakan barang kawalan topeng muka di bawah peraturan kawalan bekalan larangan ekspor
2020 untuk memastikan bekalan topeng muka bagi kegunaan rakyat tempatan mencukupi. Seterusnya, untuk mengelakkan keadaan panik di pejabat apabila terdapat kes positif ataupun disyaki dalam kalangan anggota agensi, KKM menasihatkan kepada organisasi yang telah dikesan mempunyai kes positif agar tidak perlu membuat penutupan pejabat, namun memadai menjalankan pembersihan dan disinfeksi dengan kerap di kawasan yang selalu disentuh. Anggota yang dikenal pasti sebagai kontak rapat oleh KKM akan dibuat saringan kesihatan. Kementerian Kesihatan Malaysia berharap mereka yang dikenal pasti dapat bertenang dan sentiasa bekerjasama dengan memberi maklumat yang tepat apabila dihubungi atau dikenal pasti sebagai kontak yang rapat. Pada masa yang sama, semua pihak diminta tidak menularkan sebarang maklumat yang boleh menyebabkan kebimbangan kepada orang ramai. Sekian, terima kasih. Datuk, berkenaan dengan sekatan pelawat daripada wilayah kerajaan itu, adakah berkuat kuasa serta Berkuat kuasa serta kata. Ada lagi soalan? Datuk, sekatan kepada tempat-tempat itu, kalau Malaysians dia tak dibenarkan masuk juga? Kalau Malaysian kurang daripada 14 hari akan disaring dan akan dilaksanakan pemeriksaan kesihatan. But meaning Malaysians still can come back? Can come back, that's right. Kalau lebih 14 hari pun tidak boleh benarkan masuk. Kalau lebih 14 hari tak ada isu dah. Boleh masuk, tak ada masalah. Disebabkan banyak isu yang kes-kes tular dan palsu ketika ini ramai yang sangat panik. Di kawasan tertentu KKM dapat membantu. Jadi banyak fake news. Jadi apa yang KKM dapat sarankan ialah merujuk pada Kementerian Kesihatan kalau ada maklumat-maklumat yang tak pasti ataupun yang palsu. Jadi rakyat dinasihatkan untuk menggunakan hotline di Kementerian Kesihatan dan juga merujuk pada maklumat-maklumat yang terkini yang Kementerian Kesihatan akan maklumkan kepada umum. Kes baru 5 orang ni, adakah daripada the same meeting they attended ataupun a new discovery? This is generasi pertama dan generasi kedua lah. First generation direct contact ada 2 orang dan ada 3 orang ialah second generation. 3 orang. 3 orang. Datuk, dalam surat tadi ada tak kes yang menyebut tentang adanya sekatan daripada buat program macam power untuk apa-apa yang melibatkan ramai orang, ada tak? Setakat ni keadaan masih terkawal. Jadi kita berada dalam early containment. Jadi pada early containment kita tak ada sekatan dari segi mengadakan persidangan dan sebagainya. Tapi kalau kita alih pada late containment, mungkin strategi kita berubah dan mungkin kita akan keluarkan nasihat untuk menganjurkan persidangan dan sebagainya. Jadi kita nasihatkan penganjur sendiri membuat keputusan, tapi tiada sekatan daripada kerajaan untuk mengadakan persidangan. Datuk, saya nak tanya sebab ada laporan daripada kawan media saya, dia pergi check up dekat klinik kerajaan, tapi ada pegawai kesihatan di sana cuma nak check bila ada simptom, sedangkan ada sejarah perjalanan ataupun dengan kontak baru-baru ni, macam mana? Kalau ada sejarah perjalanan tak mencukupi, kalau kita kena lihat sebab definisi kriteria untuk contact, close contact. Jadi pegawai ataupun KKM akan menghubungi mereka, bukan mereka datang ke fasilitis kesihatan dan untuk definisi sendiri apa dia close contact. Jadi Kementerian Kesihatan akan menghubungi mereka kalau kita dapatkan senarai close contact tersebut. Ada lagi soalan? Ada. Terima kasih. Ya, terima kasih. Thank you. Thank you.